Anda rasa mereka semua ni ada masa ke untuk sakit kepala? Let's find out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Saiful lagi ni. Hari ini insyaAllah kita akan bincangkan berkenaan dengan satu topik yang biasa kita dengar, iaitu sakit kepala di kalangan kanak-kanak. Walaupun mereka masih kecil, bermain sana sini, badan sini, sebenarnya mereka ada masa untuk sakit kepala. Sakit kepala merupakan simptom yang common yang berlaku kepada kanak-kanak. Dianggarkan apabila mencapai umur 7 tahun, lebih kurang dalam 35 ke 50% anak-anak akan mengalami sakit kepala, dan apabila mencapai usia remaja dalam 15 tahun, sehingga 60 ke 80% mereka akan mengalami gejala sakit kepala. Cumanya sama ada sakit kepala ni serius atau tidak, itu bergantung kepada penyebab sakit kepala itu sendiri. Untuk lebih senang kita faham berkenaan sakit kepala ni, kita bahagikan sakit kepala tu kepada dua, iaitu primary headache atau sakit kepala yang primer atau primer ya, dan juga secondary headache, sekunder, sakit kepala yang sekunder. Primary headache ni merupakan sakit kepala yang disebabkan oleh sakit kepala itu sendiri, ya, atau ada yang kata idiopathic headache, tiada penyebab yang menyebabkan sakit kepala itu. Dan sakit kepala sekunder atau secondary headache merupakan sakit kepala disebabkan oleh sakit lain yang menyebabkan dia sakit kepala. Ya, jadi adalah penting untuk doktor membezakan apabila dengan menanya soalan kepada pesakit atau para ibu bapa, dan juga membuat pemeriksaan fizikal untuk membezakan sama ada sakit kepala ni sakit kepala yang primer atau sakit kepala sekunder, because rawatan dia berbeza. Kalau rawatan secondary headache tu, kita kena rawat penyebab sakit kepala tu. Kalau sakit kepala disebabkan oleh contohnya jangkitan selaput otak atau meningitis, so kita kena rawat meningitis tu, atau disebabkan oleh tumor atau kanser dan sebagainya, jadi kita kena rawat tu. Tapi kalau penyakit headache yang primer atau primary headache, kita kena rawat sakit kepala itu dengan ubat atau yang non-pharmacological rawatan yang tidak melibatkan ubat, contohnya rawatan diet, rawatan behavior dan sebagainya. Contoh-contoh penyakit primer ni adalah migraine, tension headache dan cluster headache. Apabila kanak-kanak tu datang ke klinik, kita akan menanya soalan kepada kanak-kanak sendiri atau pada ibu bapa berkenaan dengan karakteristik sakit kepala tu. Contohnya berapa lama onset, berapa lama dia dah ada sakit kepala tu, sama ada baru lagi ke atau dah agak lama, contohnya berbulan, bertahun. Kalau yang baru lagi tu, kemungkinan besar secondary headache disebabkan oleh sama ada dapat jangkitan demam virus atau sakit tekak, sakit telinga, sakit gigi dan sebagainya, atau yang lebih serius seperti jangkitan selaput otak, meningitis dan sebagainya. Jadi kena lebih buat pemeriksaan lebih lanjut. Kalau jangkitan sakit kepala tu dah agak lama, berbulan-bulan, kemungkinan besar primary headache, kecuali kalau ada associated dengan masalah-masalah neurological yang lain. Jadi kita kena tanya benda tu, berapa kerap dia dapat sakit tu, dia frekuensi, sama ada kekerapan tu dalam satu minggu berapa kali dia sakit kepala sampai tak boleh pergi sekolah dan sebagainya. Begitu juga kita kena tanya berkenaan dengan severity headache tu, sama ada sakit sangat sampai tak boleh buat aktiviti harian atau hanya sakit sikit-sikit saja tapi still boleh main dan sebagainya. Begitu juga ada tak faktor yang menyebabkan sakit kepala tu datang, precipitating factor, sama ada faktor-faktor makanan, faktor-faktor stres, anxiety, faktor memikirkan tentang banyak perkara, contohnya kerja rumah atau dalam PKP ni tak boleh keluar, tak boleh main dengan kawan-kawan, jadi stres, sakit kepala. So faktor-faktor tu kadang kita boleh tanya apa yang menyebabkan sakit kepala tu datang.
secara kasarnya saya cakap tadi, primary headache, ya, sakit kepala yang bukan disebabkan oleh penyakit, boleh dikategorikan berapa kategori, contohnya migraine, tension headache dan juga cluster headache. Migraine lebih kurang dalam 5% kanak-kanak yang sakit kepala ni mengidap migraine. Boleh dibagikan beberapa kategori, ada yang migraine with aura atau migraine without aura. Aura tu adalah stimulasi neurologikal yang berlaku kepada kanak-kanak tu sebelum dia dapat sakit kepala. Contohnya dia nampak cahaya, flicker of light, nampak pandangan jadi kabur, bentuk-bentuk pandangan ada bentuk-bentuk cahaya dan sebagainya, itu kita panggil aura. Begitu ada juga yang aura auditory, ya, dia dengar sound atau bunyi-bunyian, dan yang teruk kadang-kadang ada yang halusinasi, berhalusinasi. So aura tu kadang-kadang lebih kepada merujuk kepada sakit migraine. Begitu juga dengan family history, atau kalau keluarga tu ada sakit migraine, jadi kanak-kanak tu lebih senang dari segi genetiknya untuk dapat sakit kepala, ya. Begitu juga dengan simptom kanak-kanak yang migraine ni tidak sama kadang-kadang dengan orang dewasa. Orang dewasa selalunya dia sebelah saja, one sided headache, tapi kanak-kanak ni kebanyakannya lebih menyeluruh, ya. Dia tidak tipikal macam sakit kepala untuk orang dewasa. Dia can last a few hours, sometimes 1-2 hari juga boleh berlaku sakit kepala ni. Dan bila kita bagi ubat, selalunya dia akan rasa lega sedikit. Itu juga dengan dia pergi rehat, dia akan rasa lega sedikit. Kemudian tension headache. Tension headache ni selalunya ada faktor yang menyebabkan dia sakit kepala. Ada stressor yang menyebabkan sakit kepala tu datang. Kita boleh identify kalau kita telah terkena makan sesuatu yang dia tak tahan, cuaca panas dan sebagainya. And then dia more common than migraine, ya. Dia rasa macam band light, dia tekan keseluruhan kepala dia rasa macam tu. And then selalunya tiada aura, tiada nampak macam cahaya-cahaya tu, but dia sentiasa ada macam continuous sakit kepala tu, And then bila dia progress ke arah petang tu, dia lagi sakit macam tu. Whereas migraine dia datang kadang-kadang ada, lepas tu rasa okey sikit, lepas tu dia jadi balik. Itu beza di antara migraine dengan tension headache. Dia ada stressor yang kita boleh identify selalunya. Cluster headache tidak common pada kanak-kanak. Dia datang dalam cluster, dia lebih common kepada orang dewasa, tapi setengah-setengah remaja boleh dapat sakit kepada jenis yang ini, ya. So apabila kanak-kanak tu datang ke klinik, doktor akan membuat pemeriksaan secara detail, ya. Selalunya kita akan check dia punya vital signs dia, dia punya sama ada kanak-kanak tu ada demam, ya, nadi dia berapa, nafas macam mana, tekanan darah dia okey ke tak. Sebab kadang-kadang apabila tekanan darah naik, ya, boleh menyebabkan sakit kepala juga. Selepas itu kita akan buat a complete neurological examination atau pemeriksaan neurologi, ya. Pemeriksaan neurologi ni selalu kita boleh bagikan kepada beberapa bahagian. Yang pertamanya kita akan cek dia punya high function. High function tu dari segi tahap consciousness dia, kesedaran dia. Sama ada dia boleh berinteraksi dengan kita, dia sedar, tahu dia dekat mana, ya, tahu dia interaksi dengan doktor, tahu hari ni hari apa dan sebagainya. Kita panggil conscious level, high function. Kemudian kita akan cek saraf-saraf cranials atau saraf-saraf bahagian kepala, ya. Saraf-saraf bahagian kepala ni penting untuk kita cek, ya. Ada 12 saraf tu. Kita akan cek yang melibatkan termasuk juga vision, ya, pendengaran, penglihatan, pergerakan mata,
rasa bau, rasa dekat lidah, itu juga dengan deria rasa dengan deria bahu, pergerakan otot-otot muka. Sebab kadang-kadang kalau tiba-tiba dia tak ada juling, tiba-tiba matanya jadi juling, atau tiba-tiba mulutnya herut sebelah, tak boleh angkat dan sebagainya, itu tunjuk-tunjuk involvement of the cranial nerves. Selepas tu kita akan check dengan bahagian motor atau pergerakan otot kanak-kanak tu, bahagian tangan, bahagian kaki, sama ada power dia kuat atau tak, ada tak lemah sebahagian daripada otot tu. Begitu juga dengan reflexes, sama ada reflexes tu normal atau tak. Dan juga berkenaan dengan sensory, sama ada dia rasa daripada bahagian tangan, bahagian kaki itu ada atau tidak. Itu juga dengan tahap keseimbangan atau imbalancing dia, sama ada dia boleh berjalan secara straight atau tak, atau dia jalan dengan terhoyong-hayang dan sebagainya. Ini melibatkan juga pemeriksaan secara neurological. Kemudian kita akan cek periksa bahagian-bahagian sistem yang lain, sama ada dia ada jangkitan di bahagian tekak, bahagian paru-paru, perut, dan juga kita akan cek tanda-tanda meningism atau tanda-tanda iritasi kepada selaput otak. Kalau kanak-kanak tu ada meningitis, selalunya dia ada tanda-tanda iritasi kepada selaput otak. Begitu juga dengan keadaan kulit dia. Kalau dia orang ada tanda-tanda lahir yang signifikan, yang merujuk kepada masalah bahagian saraf, kita akan check benda tu. Kita kena buat benda tu untuk pastikan supaya kanak-kanak ni tiada tanda-tanda neurologi. Jika kanak-kanak ini ada tanda neurological signs, maka rawatan dan ujian-ujian lanjut perlu dilakukan untuk memastikan penyebab sakit kepala yang sekunder tu. Jadi penting untuk kita buat pemeriksaan secara detail kepada kanak-kanak yang sakit kepala. Tidak cukup kita kata walaupun nampak kanak-kanak tu okey, ini mungkin sakit kepala biasa saja. Tak, kita perlu check kanak-kanak tu secara detail untuk memastikan kita tidak miss tanda-tanda neurological yang saya cakap tadi. Dari segi ujian-ujian yang perlu dilakukan pada kanak-kanak yang sakit kepala ni, kalau kita pasti dari segi history taking, dari segi soal jawab dengan ibu bapa atau kanak-kanak itu sendiri, dan juga dari segi pemeriksaan kita, tiada tanda-tanda neurological yang merujuk kepada neurological science, jadi kita boleh reassure the parent, beritahu kepada parent bahawa yang ini kemungkinan besar sakit kepala primer, sama ada migraine atau tension headache, dan tak perlu nak buat ujian-ujian lanjut, tapi perlu untuk buat rawatan, sama ada rawatan ubatan atau rawatan yang tidak melibatkan perubatan. Tapi kalau dari segi pemeriksaan kita dan juga dari segi soal jawab tu ada merujuk kepada tanda-tanda neurological, tanda-tanda yang boleh menyebab sakit kepala sekunder, terutamanya kalau sakit kepala tu yang bahaya seperti meningitis atau ada ketumbuhan dan sebagainya, maka perlu kita untuk membuat ujian-ujian lanjut. Ujian-ujian tu termasuklah ujian-ujian darah, ujian-ujian pengimajan sama ada CT scan atau MRI, dan jika kanak-kanak tu ada sawan, mungkin kena buat EEG, electroencephalography, electroencephalogram, untuk melihat gelombang otak sama ada terdapat sawan atau tak. Jadi kalau kita pasti tiada masalah neurological, jadi tak perlu untuk buat ujian-ujian lanjut. Just bagi follow up kepada parent tu, jika beritahu pada dia kalau sakit kepala tu bertambah teruk atau bertambah dari segi intensity dia dan frekuensi dia, mungkin kita perlu consider untuk buat ujian-ujian yang saya nyatakan tadi. Walau bagaimanapun, ada kadang-kadang tertentu di mana walaupun dari segi history, walaupun dari segi pemeriksaan all normal, tetapi setengah-setengah ibu bapa terlalu risau memikirkan keadaan sakit kepala anaknya sampai tak boleh buat kerja, tak boleh tidur malam. Jadi kadang-kadang kita boleh
advice untuk membuat ujian-ujian yang saya cakap tadi, untuk ujian scan kepala, just untuk memastikan bahawa tiada apa-apa yang perlu risau terlepas result itu normal. Jadi kita boleh reassure kepada parents bahawa setelah kita buat scan, tiada contohnya risau pasal takut ada ketumbuhan dalam kepala dan sebagainya. Jadi ada setengah keadaan tertentu kita boleh buat untuk keadaan-keadaan yang dinyatakan tadi. Dari segi rawatan untuk kanak-kanak yang sakit kepala ini, kita boleh bagikan beberapa, sama ada pharmacological treatment dengan ubat-ubat dan juga non-pharmacological yang tiada ubat-ubatnya. Untuk rawatan pharmacological, selalunya kita just rawat symptomatic treatment. Untuk sakit kepala yang acute, sakit kepala yang tengah sakit, selalunya kita bagi ubat tahan sakit sama ada paracetamol atau ibuprofen untuk legakan sakit kepala tu. Dalam keadaan tertentu, contohnya migraine yang berulang-ulang atau migraine yang agak teruk sampai kanak-kanak tu terganggu dia punya aktiviti harian, dan kita telah pastikan yang ini migraine bukan sakit-sakit kepala disebabkan oleh lain, kita boleh start ubat-ubat pencegah, ubat-ubat makan yang perlu dimakan untuk jangka masa yang agak lama untuk mengurangkan sakit kepala itu datang. Kalau sakit kepala itu disebabkan oleh stresor atau faktor-faktor yang menyebabkan sakit kepala datang, jadi kita boleh advise untuk parent tu atau kanak-kanak tu identify apa faktor yang menyebabkan sakit kepala datang dan cuba elakkan faktor-faktor yang dinyatakan tadi. Untuk rawatan penyakit kepala sekunder atau disebabkan oleh sakit lain, jadi rawatan lebih tertumpu kepada untuk rawatan kepada sakit tersebut. Apa outcome atau prognosis kanak-kanak yang sakit kepala ni? Untuk sakit kepala sekunder, prognosis atau outcome dia bergantung berapa cepat kita rawat sakit yang menyebabkan sakit kepala tu. Kalau kita lambat atau kita miss sakit yang menyebabkan sakit kepala tu, outcome dia mungkin tidak sebagus kalau kita dapat rawat awal. Jadi penting macam saya cakap sebelum tadi, untuk kita pastikan sama ada sakit kepala ni sakit kepala disebabkan oleh sakit lain atau sakit kepala primer sama ada migraine atau tension headache. Untuk migraine, ada kajian menunjukkan bahawa apabila meningkat dewasa, sebahagian kanak-kanak ni akan hilang dia punya migraine dia, lebih kurang 26% kanak-kanak akan migraine free apabila meningkat dewasa, tapi yang 48% akan berterusan sakit ini. Lebih kurang separuh daripada kanak-kanak yang mengidap migraine ni akan berterusan dia punya sakit kepala tu sampai dewasa. Cumanya intensity atau frekuensi dia tu mungkin berbeza-beza. Ada yang kerap, ada yang tak kerap. Jadi kalau kita tahu anak kita tu mengidap migraine atau tension headache, jadi kita kena pastikan dari segi lifestyle dia, dari segi aktiviti dia tidak memberi kesan lebih teruk kepada sakit kepala ini. Contohnya jangan terlalu lama tengok handphone atau tengok komputer. Kadang terlalu lama tu boleh menyebabkan sakit kepala. Pastikan anak kita boleh ada masa untuk aktiviti-aktiviti luaran, aktiviti bersama family, bersama kawan-kawan, dan environment di rumah, environment di sekolah dan environment bersama kawan-kawan juga adalah environment yang tidak menyebabkan mereka rasa lebih tertekan. Jadi setakat itu sajalah untuk topik kita pada kali ini, iaitu berkenaan dengan sakit kepala di kalangan kanak-kanak. Mereka ada masa untuk sakit kepala. Jadi apa yang lebih penting adalah untuk kita memastikan bahawa sakit kepala ini tidak merupakan simptom kepada penyakit-penyakit yang lebih serius. Itu sajalah buat masa ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan happy parenting.